Okay, hari ni kita akan tengok, yang pertama kita akan tengok jenis organisma. Okay. Okay, organisma ni awak tahulah, organisma adalah benda hidup. Jadi ada dua jenis organisma. Okay, itu organisma unisel dan organisma multisel. Okay, apa organisma unisel? Okay, uni itu maksudnya satu. Jadi organisma unisel ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okay, manakala organisma multisel, okay, multi itu maksudnya banyak. Jadi organisma multisel ialah organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. Okay, jadi walaupun organisma unisel tu dia cuma ada satu sel sahaja, okay, tapi dia masih menjalankan proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Okay, kita tengok contoh-contoh organisma unisel. Okay, yang pertama amoeba, yang kedua paramecium, okay, yang ketiga chlamydomonas dan yang keempat euglena. Okay. So amoeba dengan paramecium ni dia adalah dalam kategori haiwan dan dia hidup di kawasan yang berair. Okay. Euglena pula dia ada ciri tumbuhan dan haiwan dan dia boleh, disebabkan dia ada ciri tumbuhan, jadi dia boleh buat makanan sendiri, okay, dengan bantuan cahaya matahari macam tumbuhan, dan dia boleh bergerak seperti haiwan, okay, sebab dia ada ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Okay, euglena ni pun sama, hidup di kawasan yang berair. Okay. Contoh organisma unisel yang tumbuhan pula adalah chlamydomonas. Okay, chlamydomonas ni dia dalam kategori tumbuhan dan sama juga dia hidup dalam kawasan yang berair. Okay. Organisma ni kita tak nampak dengan mata kasar tau, tapi kita boleh lihat dia dengan menggunakan mikroskop lah. Okay. Contoh organisma multisel pula. Okay, yang pertama manusia lah, macam kita ni kita ada banyak sel kan dalam tubuh badan kita. Yang kedua mukor ataupun mukor. Mukor ni adalah sejenis ulat. Okay. Yang ketiga hydra. Okay, hydra ni pun hidup dalam air, hydra. Dan yang keempat spirogyra. Okay, spirogyra ni pun sama, hidup dalam air. Jadi ini adalah contoh organisma multisel. Jadi organisma yang mempunyai sel yang banyak. Okay, kita tengok dulu jenis dan fungsi sel haiwan. Sel haiwan tu maksudnya termasuk manusia lah. Okay, jadi kalau sel haiwan ni, jenis-jenis sel dia adalah yang pertama sel epitelium. Okay, nanti cikgu terangkan sel epitelium tu apa. Sel saraf, okay, sel darah merah, sel otot, sel darah putih dan sel pembiakan. Okay, kita tengok dulu sel saraf. Okay, apa maksud, apakah sel saraf? Okay, sel saraf ni dia mempunyai gentian panjang, okay, macam contoh dalam gambar ni, dan fungsi dia adalah untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Impuls tu macam mesej lah, dia umpama mesej lah, macam contoh kita nak hantar mesej pada okay, contohlah tangan awak terkena pisau. Okay, tangan awak terkena pisau. Jadi awak akan rasa sakit kan? Rasa sakit tu dia maklumat sakit tu dia akan bawa dalam bentuk impuls ke otak. Untuk awak buat apa? Untuk awak tarik tangan awak daripada pisau tu kan. Kalau kita dah terkena pisau, kita tak akan biar je kan tangan kita kan, terus automatik kita akan tarik tangan kita daripada pisau tu. Kita akan menjauhkan tangan kita daripada pisau tu. Itu sebab sel saraf ni lah yang membawa maklumat. Okay? Dan maklumat tu dibawa dalam bentuk impuls. Okay, namanya impuls. Kalau kita contoh kita nak hantar mesej dekat mak kita, kita guna apa? WhatsApp ke macam tu kan. Tapi kalau badan kita pula dia hantar mesej dalam bentuk impuls melalui sel saraf. Okay, yang kedua sel epitelium. Okay, sel epitelium ialah sel yang membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Okay,
Contohnya macam dekat kulit kita, sel dekat kulit kita. Okay, jadi sel ini juga dia merembeskan mukus. Mukus ni hingus lah kalau bahasa mudahnya. Okay, kalau cakap mukus ni sebenarnya bendalih yang dikeluarkan oleh badan kita. Jadi sel ni pun sama, dia merembeskan tu, mengeluarkanlah mukus. Okay, seterusnya selain daripada sel saraf, sel epitelium, badan kita juga ada sel darah merah. Ni yang penting lah. Okay, sel darah merah ni dia tak ada nukleus. Okay, dan dia berbentuk cakra dwi cekung. Inilah kalau awak nampak dalam gambar ni, inilah maksudnya cakra dwi cekung untuk menambahkan luas permukaannya. Dan sel darah merah ni mengandungi hemoglobin. Okay, hemoglobin tu fungsi dia untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okay, maksudnya sel darah merah kita lah yang menghantar oksigen ke seluruh badan kita, ke setiap organ yang ada dalam badan kita. Okay, jadi betapa pentingnya sel darah merah ni. Dan sel darah merah juga mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik ke paru. Okay, maksudnya dia hantar oksigen dan dia juga selepas dihantar oksigen dan bila ada berlaku proses penghasilan proses yang dilakukan oleh badan tu, dia akan menghasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida tu dia akan hantar balik ke paru. Okay, itu tugas sel darah merah. Okay, seterusnya sel otot. Okay, ni gambar contoh gambar sel otot. Okay, apa fungsi sel otot? Sel otot ni yang mengecut dan mengendur supaya kita boleh melakukan pergerakan. Okay, bila kita nak bergerak, berjalan ke, nak lompat ke, nak berlari ke, nak menari ke, disebabkan adanya sel otot yang mengecut dan mengendur ni, jadi kita dapat buat pergerakan lah. Okey, seterusnya sel darah putih. Okay, apa fungsi sel darah putih ni? Okay, sel darah putih ni dia sebenarnya sel yang berfungsi untuk memusnahkan sel yang bukan sel, maksudnya kalau dia dapat detect ada benda asing ataupun partikel tu macam benda asing lah yang ada dalam badan kita, dia yang akan memusnahkan benda asing tu. Okay, jadi dia ni jadi sebagai pelindung lah badan kita daripada sebarang penyakit lah. Okay, seterusnya manusia ke haiwan ke mesti ada sel pembiakan. Kalau tak ada sel pembiakan, macam manalah kita punya generasi kita ni akan berterusan kan. Okay, kalau kita tak ada pembiakan, jadi sel, kalau lelaki kita namakan sel sperma dan perempuan namanya sel ovum. Okay, jadi sel sperma dia akan bawa genetik lelaki dan sel ovum dia bawa bahan genetik perempuan. Okay, contoh macam lelaki tu dia berkulit tadi cik bagi contoh rambut kan, contoh rambut lelaki rambut lurus, perempuan rambut kerinting. Okay, jadi lelaki ni dia akan bawa gen rambut lurus, yang perempuan ni akan bawa gen rambut kerinting. Jadi bila dia kahwin, nanti anak dia ada yang rambut lurus, ada yang rambut kerinting, sebab dia ada gen kedua-duanya. Macam itulah sebab sel pembiakan ni lah yang bawa bahan genetik. Okay, bahan genetik ni maksudnya macam kita punya ciri-ciri lah, ciri-ciri badan kita kan, kulit putih. Kenapa kita punya kulit putih ke, kulit gelap ke, kita rambut kerinting ke, kita rambut lurus ke, ada sebab dia dah ada dalam genetik kita. Okey, tadi sel haiwan. Okey, yang sekarang ni kita belajar tentang sel tumbuhan pula. Okey, jadi sel tumbuhan tak banyak. Okey, yang pertama sel epidermis. Okey, yang kedua sel palisad. Yang ketiga sel pengawal. Dan yang keempat sel rambut. Okay, kita tengok yang pertama dulu, sel epidermis. Okay, apa fungsi sel epidermis? Okay, fungsi dia adalah untuk mengurangkan kehilangan air, okay, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien oleh tumbuhan. Okay, maksudnya tumbuhan tu dia perlukan air kan, dia serap air daripada udara.
dia daripada kalau kita siram air, dia akan serap air. Jadi sel epidermis ni akan mengurangkan kehilangan air yang dia dah serap tu, dan dia juga membolehkan pertukaran gas. Gas daripada gas haiwan pula, tumbuhan kan dia gunakan gas karbon dioksida kan untuk buat makanan dia, dan dia akan keluarkan gas, dia akan bebaskan gas oksigen. Jadi kat situ ada pertukaran gas. Jadi inilah sel epidermis ni lah yang berfungsi untuk membolehkan pertukaran gas, dan dia juga berfungsi untuk menyerap air dan nutrien yang kita beri pada tumbuhan tu. Okay, kalau sel palisade, okay, gambar kat tepi ni contoh adalah gambar sel tu lah. Okay, sel palisade pula dia mengandungi klorofil. Okay, untuk kita tahu klorofil ni dia menyerap cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Okay, jadi tumbuhan dia buat makanan menggunakan proses fotosintesis kan. Okay, seterusnya sel pengawal. Okay, dekat tumbuhan dia ada stoma kan. Okay, stoma tu dia adalah liang seni antara sepasang sel yang disebut sebagai sel pengawal. Okay, jadi stoma ni biasanya dia terbuka pada waktu siang, okay, supaya proses fotosintesis ni dapat dijalankan, dan dia akan tertutup pada waktu malam supaya air tu tak hilang lah. Okay. Dia dapat mengurangkan kehilangan air yang banyak pada hari yang panas. Sel pengawal ni lah yang mengawal pembukaan atau penutupan stoma. Akhir sekali sel rerambut akar. Kita tengok apa fungsi sel rerambut akar. Okay, sel rerambut akar ni yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Okay, maksudnya dia membolehkan tumbuhan tu dapat menyerap air dan nutrien sebanyak yang boleh daripada tanah. Okay, jadi itulah 4 sel yang ada pada tumbuhan. Okay. Jadi awak kena ingatlah setiap fungsi sel tersebut. Okay, untuk sel haiwan apa dan sel tumbuhan apa.